Okey. Okey, sekarang sudah 8.33. Jadi saya akan mulakan taklimat Bridge Building Competition 2021 College Matrikulasi Johor pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar yang hadir untuk mendengar taklimat pada malam ini. Jadi saya akan sampaikan perkara-perkara yang penting pada malam ini untuk semua peserta dan diharapkan pelajar semua dapat dengar dengan teliti dan bagi tumpuan dalam masa 15 ke 20 minit sahaja sepanjang taklimat ini. Jadi yang pertama sekali saya nak maklumkan pada pelajar-pelajar tentang tarikh-tarikh penting berkaitan dengan pertandingan kita. Jadi sebagaimana yang saya dah maklumkan dalam website, dalam WhatsApp, yang mana kita akan bagi bahan kepada pelajar untuk masuk pertandingan ini. So bukan sahaja masuk pertandingan ini percuma, bahkan bahan-bahan untuk kita buat bridge juga diberikan dan disediakan. Jadi tarikh untuk ambil bahan-bahan kit collection adalah pada 4 Mac esok hari Khamis pukul 9 malam hingga 9.30 malam sahaja. Esok hari Khamis 30 minit sahaja. Pelajar semua pergi ke Balai Ilmu untuk ambil bahan-bahan yang disediakan. Selepas ambil bahan-bahan pada 4 Mac, seterusnya daripada 5 ke 9 Mac, pelajar-pelajar semua bolehlah mula untuk design kita punya bridge. Okay, sorry. Okay, boleh dah design bridge. 5 hingga 9 Mac. Sebab apa? Pada 10 Mac, pelajar semua perlu submit description bridge design masing-masing dalam Google Classroom. 10 Mac ini due date dia malam. Okey, malam. Sebab apa kena submit pada 10 Mac? Sebab tarikh yang berikutnya, yang ini pertandingan kita akan berlangsung pada 11 Mac, yang ini hari Khamis minggu hadapan pada pukul 2 petang. Dan kita akan buat pertandingan ini di Dewan Kuliah Besar 1. Di Dewan Kuliah Besar 1, tempat untuk kita ukur awak punya bridge dan tempat untuk kita uji awak punya bridge. Macam mana bridge awak ini kuat ataupun tidak, kita akan uji di DKB 1. Okey, memandangkan sekarang kita melaksanakan program ini semasa berlakunya pandemik COVID-19, jadi kita perlu menjaga penjarakan fizikal. Jadi untuk DKB2 adalah kawasan menunggu bagi peserta-peserta yang belum sampai lagi giliran untuk ukuran dan juga testing. Okey, so tempatnya adalah di Dewan Kuliah Besar 1. Okey, macam saya cakap, esok awak akan ambil awak punya kit yang disediakan oleh pihak penganjur. Ada pastikan esok ya, awak ambil ada barang-barang yang ada dalam gambar ini. Yang pertama sekali, 200 batang aiskrim. Okey, janganlah kira sebatang-batang. Kita tengoklah ada 4 paket. Okey, setiap paket mengandungi 50 batang aiskrim. Itu adalah batang aiskrim yang disediakan oleh pihak penganjur. Dan untuk membina bridge, pada pertandingan ini, hanya satu jenis gam saja yang kita benarkan dan juga kita sediakan. Okey, kita sediakan gam
latex general purpose glue jenama Chunbi Cap Kangaroo. Itu saja yang warna kuning botol ni akan digunakan. Dan pada uh, pada uh, hari awak ambil kit tu juga, kita akan bagi satu kad yang menunjukkan awak punya team number. Okey, team number kad ini sila simpan sehingga hari pertandingan untuk memudahkan kita menguruskan ujian dan juga ukuran bridge awak. So, tolong simpan kad ini sehingga hari pertandingan. Okey, saya nak komen sikit tentang glue yang kita bagi ni. Glue yang kita bagi ni adalah gum yang warna putih. Kalau kita lekatkan pada kayu, dia takkan terus kering macam gum uhu ataupun gum gajah. Okay. Sebaliknya, dia akan mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk dia fix dan lebih kurang 1 hari betul-betul baru dia boleh betul-betul kuat. Tapi once dia dah kering, gum ini sangat kuat. Saya dah cuba dah gum ni untuk buat jambatan. Dan kita seragamkan supaya semua adil lah pakai gum yang sama. So ini adalah bahan-bahan yang akan diambil pada esok malam 4 hari bulan pukul 9 malam di Balai Ilmu. Pastikan semua benda ini ada di tangan anda esok. Seterusnya, saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan peraturan pertandingan ini. Untuk setiap grup, kita ada 3 orang pelajar. Okey, sekiranya kurang daripada 3 orang, kita boleh benarkan. Okey, ini kerana mungkin ada pelajar-pelajar ahli kumpulan yang tak sihat. Jadi kita tak dapat nak buat apa-apa, tapi tolong maklumkan terlebih dahulu kepada saya nanti melalui WhatsApp group. Tapi tak bolehlah lebih. Okey, 3 orang cukuplah untuk masuk pertandingan ini. Okey, so pastikan awak ikut rules dan regulation. Okey, kalau tak ikut maka awak akan disqualified. Kita ada 67 grup. Jadi kalau satu grup tak ikut specification, kita disqualify, jimat sikit masa kita untuk laksanakan pertandingan. Jadi dengar baik-baik apa yang saya akan sampaikan lagi 3-4 slide lagi. Okey. Apabila awak sampai ke DKB esok, bridge awak akan diukur dan ditimbang. Selepas diukur dan ditimbang, awak tak boleh buat apa-apa modification lagi pada bridge awak. Dan saya nak awak jelas bahawa apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim sepanjang pertandingan ini adalah muktamad. Okey, jangan nak argue-argue. Ini kita buat untuk seronok-seronok, untuk release stres daripada apa yang kita sedang hadapi sekarang. Okey, kita cuba apply apa yang kita belajar dalam kelas kepada pertandingan ini. Jadi untuk seronok-seronok, untuk suka-suka, hadiah pun ada banyak. Jangan mempersoalkan keputusan hakim nanti. Okey. So yang seterusnya, saya nak sebut sikit tentang kita punya bridge yang awak perlu buat. Okey. Bridge yang awak perlu buat mestilah dibuat dengan menggunakan kayu aiskrim dengan dimension panjangnya 11 cm panjang dan 1 cm lebar. Kayu aiskrim yang kita berikan kepada awak. Kalau kayu aiskrim awak itu awak tambah kayu aiskrim ataupun contohnya awak dah rosakkan kayu aiskrim, yang kita berikan, awak pastikan awak beli kayu aiskrim yang sama. Tak boleh pakai yang lebih besar daripada saiz yang kita dah tetapkan. Gum yang kita akan gunakan dalam pertandingan ini adalah gum multi-purpose glue, Chunbi latex glue.
Yang ini adalah gam yang warna putih yang digunakan untuk craft tangan, untuk arts. Kalau awak pakai gam-gam yang lain dan kalau awak pandai sorok, saya tak nampak, hakim tak nampak, mungkin lepaslah. Tapi kalau kita boleh nampak ada bukti yang awak menggunakan gam yang lain, maka penyertaan awak akan dibatalkan. Dan ingat, glue dan juga kayu kita sediakan. Seterusnya, berkaitan dengan dimension awak punya jambatan. Okey, jambatan kalau kita bina dalam real life, kita nak menyeberangi sungai ke, nak menyeberangi parit ke. Dalam kes pertandingan ini, awak kena buat jambatan yang boleh menyeberangi satu lubang yang panjangnya 50 cm. Jadi lubang tu 50 cm. Jarak di antara meja dan meja adalah 50 cm. Jadi kalau awak nak buat jambatan, mestilah lebih daripada 50 cm. Dan dalam pertandingan ini kita bagi syarat bahawa jambatan awak mestilah tidak kurang daripada 62 cm. Kalau awak buat kurang daripada 62 cm, awak yang rugi. Okey, sebab dia tak cukup support. Dan kalau kurang daripada 62 cm, kita tak boleh benarkan awak untuk bertanding. Jadi pastikan awak buat jambatan, awak plan betul-betul, panjang jambatan awak mestilah 62 cm dan lebih. Manakala pula, lebar jambatan awak mestilah tidak lebih daripada 11 cm. Okey, ini kerana testing apparatus kita tak boleh nak cater satu jambatan yang lebih lebar daripada 11 cm. Jadi paling maksimum pun lebar bridge awak adalah sepanjang satu batang aiskrim. Walau bagaimanapun, awak boleh potong batang aiskrim awak. Dalam pertandingan ini, awak boleh potong, awak boleh buat tanggam ke, apa ke, nak tebuk lubang ke pada awak punya batang aiskrim, tidak ada masalah. Jadi, lebar tu boleh kurang daripada 11 cm, boleh kurang daripada 11 cm. Seterusnya, berat maksimum bridge awak adalah mesti 450 gram. Okey, paling berat 450 gram. Kalau kurang daripada 450 gram, tidak ada masalah. Kalau lebih daripada 450 gram, itu kita akan disqualify juga. Okey, tetapi berat ni nanti saya akan terangkan equation dia. Berat ni akan mempengaruhi sama ada awak boleh menang ataupun tidak. Dan seterusnya, ada setengah jambatan dia buat support bawah jalan, bawah deck jambatan tu. Okey, dalam kes pertandingan ini kita tidak membenarkan apa-apa binaan struktur di bawah jambatan. Okey, jadi apa-apa support, apa-apa design awak mesti design di sebelah atas jambatan. Dan untuk menggabungkan kayu-kayu aiskrim itu, awak cuma dibenarkan menggunakan gam sahaja. Okey, tak boleh ikat pakai tali. Jangan ikat pakai benang. Okey, itu tidak dibenarkan. Cuma gunakan gam sahaja. Okey, jambatan itu mestilah boleh diletakkan di atas test table dengan bebas. Saya tidak akan benarkan awak nak gantung, cangkuk, gam ataupun ikat awak punya jambatan pada meja. Okey, awak kena letak saja secara bebas jambatan awak. Okey. Seterusnya, ini gambar. Gambar ni juga awak boleh dapatkan daripada laman web yang saya dah bagikan. Yang berkaitan dekat dalam laman web tu ada maklumat berkaitan dengan kita punya
pertandingan. Jadi minimum panjang tadi saya kata hujung ke hujung jambatan sama dengan 62 cm paling minimum. Jarak yang awak kena lepas gap lubang adalah 50 cm dan di bawah deck ni kosong, tak ada apa-apa. Jadi jambatan awak di sebelah atas sahaja. Okey, so ini side view kita punya jambatan. Okey, daripada atas sekali lagi hujung ke hujung jambatan adalah 62 cm paling minimum dan lebar jambatan paling besar adalah 11 cm. Kecil tak apa, lebih tak boleh. Okey. Seterusnya saya nak sentuh berkaitan dengan bagaimana kita akan test awak punya jambatan. Kita akan gantungkan beban di tengah-tengah jambatan awak. Untuk kita gantungkan beban, awak perlu bagi ruang untuk satu rod yang mana diameter rod itu adalah 1 cm yang supaya rod itu boleh masuk lalu tembus awak punya bridge macam dalam gambar rajah ini. Okey, cangkuk ni diameter dia 1 cm, bagi ruang. Awak nak buat apa jalan ni macam mana, yang penting tengah-tengah ni mesti ada ruang besi boleh masuk. Kalau tak ada ruang besi itu nak masuk, maka kita tak boleh test. Kita akan gantung beban pada cangkuk ini. Okay, so make sure bagi ruang dekat tengah-tengah untuk cangkuk masuk. Dan sebenarnya gambar cangkuk ini tak lengkap. Apa yang berlaku sebenarnya, okay, cangkuk tu, atas cangkuk tu kita akan letak satu papan. Okay. Dan kemudian kita akan tambah beban daripada bawah. Okay. Untuk kita tengok berapa banyak beban yang awak punya bridge boleh tahan. So ini adalah gambaran bagaimana beban itu akan dipasangkan pada bridge yang awak buat. Okey. Sebelum saya sebut tentang assessment kriteria, saya nak bagi tahu sebenarnya kita ada 3 kategori. Yang pertama, efficiency. Yang kedua, innovation kategori. Dan yang ketiga, strength kategori. Untuk assessment kriteria, bagaimana kita nak menilai efisiensi bridge yang awak buat, kita akan gunakan rumus efficiency rating ataupun ER. Yang mana efficiency rating is equals to load carried by bridge at failure. Load carried by bridge at failure maksudnya adalah beban maksimum yang mampu bridge awak tanggung. Okey, dibahagikan dengan mass of the bridge square. Dalam equation ini menunjukkan bahawa bridge yang efisien bukanlah bridge yang boleh tahan beban besar semata-mata. Sebaliknya, mass of the bridge akan memberikan peranan. Kalaulah awak boleh buat bridge yang ringan, tapi pada masa yang sama boleh menahan beban yang besar, maka bridge awak adalah efisien. Okey, jadi makin besar ER rating, makin efisien. Jadi kalau awak tengok dalam rumus ini, dia bahagi dengan mass of the bridge square. Makin besar mass of the bridge, makin rendah awak punya efficiency rating. Jadi dalam design bridge, bukan sekadar kita nak kuat, tetapi kita nak ambil kira juga tentang bahan-bahan yang kita gunakan supaya taklah terlebih bahan dan pada masa yang sama, walaupun bahan dia tak banyak, pada masa yang sama kita nak bridge itu kuat. Okay, so maksudnya dekat sini ada dua faktor. Okay, so kita akan gunakan kriteria ini waktu pertandingan nanti, kedua-dua kuantiti ini kita akan ukur. Sebab itulah ada weighing station dan juga testing
station. Okay, so itu untuk assessment bagi efficiency. Bagi creativity, okay, kalau efficiency tadi sangat objektif lah. Okay, kita ada rumus, kita boleh uh, kira, okay, ada nombor. Tapi untuk creativity, ini lebih subjektif sedikit, yang mana setiap bridge akan kita nilai berdasarkan gambar dan juga description design yang awak submit dalam Google Classroom nanti. Okay? Description itu jangan panjang-panjang, paling maksimum pun 1 page sahaja. Okey, paling minimum 150 perkataan. Okey. Dan description itu kalau kita describe saja 150 patah perkataan, tak ada gambar, mungkin hakim tak dapat nak bayangkan. Jadi awak untuk kreativiti kategori awak perlu bagi gambar top, front dan juga overall view. Top, side view dan juga overall view of your bridge. Dan sila masukkan sekali lakaran awal bridge awak sewaktu awak nak plan buat bridge. Kita bukan main ambil saja batang aiskrim, kita gam. Tidak, okay? Kita lukiskan dulu bagaimana bentuk bridge yang kita nak buat. Kemudian baru kita bina bridge kita. Jadi, lakaran asal itu awak scan dan awak masukkan dalam dokumen termasuk dalam description of the design. Jadi, kita nak tengok macam mana awak describe awak punya bridge ni. Dari segi saintifiknya, dari segi desainnya. Kenapa bridge awak ini adalah bridge yang paling kreatif, yang paling bagus, yang paling kuat. Awak hantar description itu ke dalam Google Classroom. Saya dah pun setkan assignment sebelum kita punya taklimat tadi. Yang ini simple-simple je, jangan panjang-panjang. Okay? Gambar yang penting cantik-cantik. Okay? Kita akan ada beberapa pensyarah akan tengok awak punya bridge untuk kategori creativity. Okay, so tadi kategori efficiency sudah, kategori creativity sudah, dan last sekali adalah kategori kuat. Siapa yang paling kuat? Yang ini kita tak kira dah mass of the bridge. Siapa yang paling boleh tahan beban, maka itulah yang akan menang kategori strength. Tak ada rumus. Kita ukur, kalau awak boleh tahan 100 kg, kalau 100 kg saya boleh berdiri di atas awak punya bridge, maka awaklah yang menang. Okay? Mass of the bridge tidak akan mempengaruhi strength kategori. Okay? Kategori kekuatan bridge. Okay, so itu kita punya 3 assessment kriteria. Bagaimana pula dengan hadiah? Okay? Hadiah, total hadiah yang akan kita berikan dalam pertandingan ini ada 12. Hadiah utama, all rounder award, kita akan bagi pada bridge yang dapat markah tertinggi, yang tertinggi ya, untuk kesemua kategori. Efficiency dia lah efficient, strength dia lah paling kuat, creativity pun dia lah paling kreatif. Kita akan tengok keseluruhan markah dia. Dia akan dapat 1 anugerah all rounder award. Okey, itu hadiah utama. Untuk efficiency award, okey, kerana pada asalnya pertandingan ini kita plan untuk efficiency award sahaja. Tapi pasal ramai yang masuk, kita banyakkan lagi kategori supaya lebih ramai boleh menang. Tapi untuk efficiency award, kita bagi 5 hadiah. Tempat pertama, kedua, ketiga dan juga 2 hadiah sagu hati. Yang ini berdasarkan efficiency rating tadi. ER rating guna equation yang saya dah tunjukkan tadi ya. Untuk kategori strength, kita akan bagi 3 hadiah juga. Tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Siapa bridge mana yang boleh tahan paling banyak beban. Dan Innovation Award kita akan bagi kepada bridge yang paling kreatif. Ini 1, 2 dan 3. Jadi, tidak mustahil satu kumpulan boleh menang lebih daripada 1 award.
Mungkin dia akan menang efficiency, dia akan menang innovation, mungkin menang tempat ketiga bahagian strength. Jadi awak buatlah, awak boleh sapu bersih ketiga-tiga kategori ini. Siapa yang paling banyak akan dapat overall award kategori. Okey. Dan yang terakhir sekali pada malam ini, saya nak go through balik kita punya flow pada hari pertandingan. Okey, saya harap pada hari pertandingan awak akan menepati masa. Pendaftaran di luar Dewan Kuliah Besar yang mana dan yang penting di sini adalah yang warna biru yang kat bawah ni, saya nak awak tahu dan awak perhatikan, awak tidak akan datang serentak 67 kumpulan. Okey, sebab kita tak nak bagi awak menunggu lama, kita tak nak kita berkumpul ramai-ramai, kita nak adakan penjarakan fizikal. Jadi, kita bahagi kepada dua grup. Grup yang pertama akan datang pada pukul 2 petang. Grup yang pertama adalah grup 1 ke grup 33. Register di luar DKB pada pukul 2 petang. Grup yang pertama ni akan teruslah masuk ke dalam DKB 1 untuk measuring station dan juga test bridge. So simple. Okay. Lepas itu pada pukul 2.30 barulah grup yang kedua, iaitu tim nombor 34 ke 67 mendaftar. Dan grup yang kedua ini akan berkumpul terlebih dahulu untuk menunggu giliran di DKB 2 selepas pendaftaran. Pastikan awak mendaftar sebab awak akan dapat borang markah pada hari pertandingan itu. Okey. Dan lepas aja test, lepas measure kita test, lepas test jambatan awak dah musnah, awak pun boleh beredar. Kita ada sediakan minum petang selepas pertandingan, yang mana yang jambatan dah diuji, boleh bergerak ke tempat yang akan kita maklumkan pada hari pertandingan nanti. Untuk minum petang disediakan untuk semua peserta. Jadi baguslah pertandingan ni ya. Tak payah bayar bahan bagi minum pun ada. Okey. Jadi tapi lepas saja minum petang, habis minum jangan bersosial lagi, terus balik ke bilik masing-masing. Okey, jadi kita tidak akan berkumpul ramai-ramai. Okey. Jadi saya rasa itu saja benda yang saya nak sampaikan pada malam ini. Ada apa-apa soalan tak? Okey, terima kasih. Saya anggap tidak ada apa-apa soalan. Jadi dalam grup WhatsApp kita, saya disable awak punya... Ya, Balkis. Ya, apa soalan? Benda tu kena buat masa on the spot hari tu ke readykan awal-awal? Tidak benar. Okey, sebenarnya buatnya bila? Kalau nak tengok buatnya bila, saya dah bagi tahu. Kita buat pada 5 hingga 9 hari bulan. 5 hingga 9 hari bulan di bilik masing-masing. Okey. Sebasal gam itu akan mengambil masa 24 jam untuk betul-betul kuat. Kita tak nak tahan awak dekat DK 24 jam. Okey. Jadi awak buatlah sebelum itu di bilik masing-masing. Okey. Jelas lah Balkis eh? Tarikh dia tadi saya ada bincangkan Balkis. Tarikh untuk buat bridge ni 5 hingga 9 Mac. Okey. So itu soalan daripada... Jelas, sir. Jelas. Mantap. Mantap. Okey. So soalan daripada Nur Atika. Kalau popsicle tak cukup, ini jenis buat jambatan, dilekatkan semua sampai tak cukup. Okey.
So sebenarnya kita dah pun test buat bridge. Bridge kami buat tu dah cukup kuat lah. Dan ianya memakan bridge kayu sebanyak 100 lebih saja. 150 lebih. Lebih daripada 150, kurang daripada 200. Kalau popsicle awak tak cukup, awak belilah popsicle sendiri. Saya tidak ada halangan. Okey. Tapi pastikan berat bridge awak kurang daripada 450 gram. Kalau awak beli banyak-banyak, bertambah berat, awak akan kalah pada part efficiency rating. Soalan yang seterusnya, sejadi tak competition ni? Jadinya competition ini bertindih dengan kelas petang ke? Kelas petang fizik, pada hari Khamis itu kelas petang adalah fizik dan semua pensyarah fizik ambil maklum yang kita akan adakan pertandingan bridge building. Okay, kalaupun pensyarah awak ada buat, saya rasa tak bertindih dengan pertandingan lah. Okay. Mungkin awak habis awal dan sebagainya. Tapi insyaAllah pensyarah fizik semua dah ambil maklum, jadi tak ada isu pertindihan kelas. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Nida, buat masa ini, soalan dia, ada maksimum tinggi tak untuk jambatan? Buat masa ini, kami tak letak ketinggian maksimum jambatan. Buat masa ini. Okey, walau bagaimanapun, okey, sebenarnya saya nak mengaku testing apparatus tak siap lagi. Okey, jadi buat masa ini ketinggian jabatan tak ada limit. Okey. Kalau ada, kami akan bagi tahu. Okey, tapi buat masa ni tak ada. Kalau awak dah buat dan kami bagi tahu tiba-tiba ada, salah saya, kita kena terima juga jambatan awak. Okey, insya-Allah tak ada limit ketinggian jabatan. Tapi cangkuk yang saya ada tu, cangkuk tu panjang dia 6 inci dan juga 12 inci. Jadi kalau tinggi awak punya jambatan tu sampai 36 inci, bapak tinggi ni jambatan ke menara kan? Jadi mungkin cangkuk tu susah nak masuk lah. Susah nak digantungkan. Jangan tinggi-tinggi sangat lah. Maksimum pun dua batang aiskrim je lah tingginya. 2 ke 3 batang aiskrim boleh lagi tinggi. Tapi kalau panjang sangat tak boleh lah. Okay, tapi buat masa ni jawapan saya tak ada. Okay, soalan lain? Diana, kita akan ada stesen untuk ukur berat jambatan. Nanti di dalam DKB1, okey. Diana ni dia tanya, nak ukur berat jambatan tu kat mana sebelum hari hantar? Okey. Okey, adakah ini disebabkan yang syarat 450 gram tu? Kalau awak pakai 200 batang aiskrim, insya-Allah tak mencapai 250 gram. Okey. Nanti saya akan maklumkan pada awak berapa berat 50 batang aiskrim supaya awak boleh estimate berat bridge awak. Okey. Tapi untuk pertandingan kita akan ada tempat untuk kita timbang awak punya bridge. Akan ada hakim untuk timbang bridge awak. Jadi awak tak perlu timbang. Cumanya untuk awak estimate supaya kurang daripada 450 gram tu, nanti saya akan bagi maklumat berapa berat 500 gram 500 batang aiskrim supaya awak boleh estimate saja. Okey, tak perlu timbang betul-betul. Kalau tiba-tiba rasa rajin, boleh ke color popsicle tu. Okey, kalau tiba-tiba awak rasa rajin dan kerja fizik awak semua dah siap, jambatan awak dah cantik, video-video fizik awak dah tengok, bolehlah awak hias dan colorkan popsicle itu. Tak ada halangan bagi saya. Tak ada halangan. Tapi janganlah rajin sampai mengalir ya. Buat bridge yang buruk dan kuat. Jangan yang berwarna-warni tapi kalah. Fokuskan pada design.
Okey, design kekuatan tu. Okey, ada tak soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya bagi masa 1 minit lagi sebelum kita tutup. Okey, nampaknya saya anggap tak ada apa-apa soalan. Sekiranya ada apa-apa soalan, awak semua boleh tanya dalam WhatsApp. Saya akan enable awak punya komen nanti. Dan semua maklumat berkaitan pertandingan kita, awak boleh pergi ke Google site Bridge Building Competition yang saya dah sharekan dalam kita punya group WhatsApp. Peraturan pertandingan gambar rajah tadi saya akan letakkan. Saya dah pun letakkan dalam kita punya Google site. Okey, itu saja untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kerana mendengar dan berminat untuk masuk pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih, Sir. Thank you, 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 sir. Thank you.